السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang dan disusun oleh Al-Imam Al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Muhammad yang dikenali sebagai Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, lahir pada tahun 773 Hijrah, wafat pada tahun 852 Hijrah, rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Kita hadis 224 daripada kitab Bulughul Maram, masih lagi di dalam bab syarat sembahyang. Katanya, wa an ummi Salamah radhiyallahu anha annaha sa'alatin nabiy sallallahu alaihi wasallam أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. أخرجه أبو داود وصحح الأئمة وقفه. Maksudnya, daripada Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha telah menceritakan bahawa dia pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah seorang wanita boleh solat hanya dengan memakai baju kurung sahaja dan tudung tanpa mengenakan kain sarung? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, jika baju kurungnya cukup panjang, maka jika baju kurungnya panjang dapat menutupi dua tapak kakinya, maka hukumnya adalah dibolehkan. Hadis ni dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Namun ulama hadis mensahihkan hadis ini sebagai hadis mauquf. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram, dia menyebut satu hadis yang diriwayat daripada isteri Rasulullah yang dikenali sebagai Ummu Salamah. Dan pernah kita cerita sebelum daripada ni bahawasanya Ummu Salamah bukan nama. Ummu Salamah adalah kunyah, iaitu panggilan yang dimulakan dengan lafaz ibu. Dan pernah kita cerita sebelum daripada ni beberapa kali, orang Arab ni dia ada panggilan yang nak, orang kalau cakap kita panggilan nama, panggilan kunyah dan panggilan laqab. Jadi Ummu Salamah ni bukan nama. Nama dia sebenarnya adalah Hindun. Itu nama dia. Baik. Yang mana dalam hadis ni Ummu Salamah cerita bahawa dia pernah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan orang perempuan dia sembahyang hanya pakai baju dengan pakai tudung, tanpa pakai kain dalam. Kain izar ni kain-kain lah yang dipakai di antara pusat dengan lutut, tak pakai kain. Kalau kita gak pakai jubah je, lepas tu pakai tudung, dalam tak ada. Okay, cakap mudah-mudah gitu lah. Baik. Lalu tu apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab? Hukum dia adalah dibolehkan, tapi dengan syarat jubah dia saat itu menutupi dua tapak kaki. Jubah menutupi dua tapak kaki. Hadis ni dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Ramai ulama hadis mengatakan hadis ni bukan hadis marfu'. Maksud dia bukan hadis marfu', bukan perkataan Rasulullah,
tapi perkataan Ummu Salamah. Jadi di hadis mauquf adalah perkara yang disandarkan kepada sahabat. Pernah kita cerita sebelum daripada ni, ya, dalam kitab Bulughul Maram ni, oleh kerana kitab hadis kita akan jumpa perkataan hadis marfu', hadis mauquf. Kalau hadis marfu' adalah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada perkataan ataupun perbuatan ataupun pengakuan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang ngapa matang Al-Baiquniyah, dia ada kitab ilmu mustalah hadis, nama dia Al-Manzumah Al-Baiquniyah, yang mana pengarang kitab matang Al-Baiquniyah dikata lagu mana, wa ma udhifa lin nabil marfu'u wa ma litabi', panjang lagi dah. Cuma apa yang disandarkan kepada Nabi itu dinamakan sebagai hadis marfu'. Manakala yang disandarkan kepada sahabat, ma udhifa ila sahabah, sama ada perkataan ataupun perbuatan, itu dinamakan hadis mauquf. Maksudnya hadis ni, ramai ulama hadis mengatakan bahawasanya ni bukan perkataan Rasulullah, ni adalah perkataan Ummu Salamah. Ini perkataan Ummu Salamah. Jadi benda yang kita dapat ambil daripada hadis ni sebenarnya adalah sebahagian daripada ulama hadis menilai sebagai hadis dhaif. Okey, apa benda yang kita dapat ambil daripada hadis ni? Hak yang kita dapat ambil daripada hadis ni adalah orang puang kalau dia semayang tanpa ada kain dalam, hukum dia dibolehkan dengan syarat baju dia labuh sehingga menutupi dua kakinya. Dua kaki perempuan adalah aurat di dalam sembahyang menurut pandangan majoriti ulama. Majoriti ulama berpandangan bahawasanya diwajibkan kepada perempuan menutupi dua kakinya dalam sembahyang ketika dia sembahyang, sebab dua kaki juga termasuk dalam aurat. Jadi apabila kita kata majoriti, kita tidak kata sepakat, jadi bermakna masalah kaki perempuan adakah aurat ataupun tidak dalam sembahyang, ia berlaku perselisihan di kalangan ulama. Maksudnya di sana ada pandangan sebahagian ulama mengatakan kaki perempuan bukanlah aurat. Pandangan ini adalah pandangan mu'tamad di dalam mazhab Hanafi. Pandangan sebahagian daripada ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, iaitu pandangan Imam Muzani, anak murid kepada Imam Syafi'i. Pandangan Syekh Ibn Taymiyah rahimahumullahu subhanahu wa ta'ala. Jadi adakah kaki wajib kena tutup ataupun tidak bagi perempuan ketika dia sembahyang? Menurut pandangan majoriti ulama, wajib kena tutup. Baik, majoriti ulama bukanlah menjadikan hadis ni sebagai dalil, kerana hadis ni adalah hadis dhaif. Bukan ada sandaran daripada hadis-hadis yang lain. Yang di antaranya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi. Imam Tirmizi menilai hadis ni sebagai hadis sahih daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Yang mana kata Abdullah bin Umar, satu ketika Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an, dia menceritakan bahawasanya satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Sesiapa yang mengheretkan pakaian dia dengan kesombongan, Allah Ta'ala tidak memandang kepadanya pada hari kiamat. Jadi orang tu dia pakai baju, dia pakai jubah, pakai kain, pakai seluar labuh lebih daripada buku lali, itu mengheretkan pakaiannya dalam keadaan sombong. Dia buat lagu tu nak tunjuk sombong dia, jalang jadi gong buat lagu tu. Maka Allah Ta'ala tidak memandang kepadanya pada hari kiamat. Lalu tu kata Abdullah bin Umar, faqalat Ummu Salamah, Ummu Salamah tanya, kata Ummu Salamah, kaifa yasna'na an-nisa bi dhuyulihin. Orang puang nak buat warna dengan hak labuh dia. Kau orang puang kan labuh pakai. Apa kata Rasulullah? Qal yurkhida shibra. Rasulullah kata orang puang dia kena labuhkan qadas jekak. Orang puang dia kena labuhkan pakaian qadas jekak. Faqalat, lalu tu kata Ummu Salamah, idzan takshifu. Ketika tu akan zahirlah tapak-tapak kaki mereka.
Kalau hanya sekadar sejekal, kalau duduk tapak kaki. Sebagai contoh. Baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau lagu tu dia kena labuh lagi. Tapi dia kena labuh sepanjang yang diriwayat dalam hadis tersebut, sepanjang satu hasta. Yurkhinahu dhira'a, kata Rasulullah, dia kena labuhkan pakaian dia sekadar satu hasta. Ni satu hasta. Tapi wala yazidna alaih. Dia tidak boleh melebihkan di atas satu hasta. Jadi daripada hadis ni, wajib kepada perempuan menutup kaki. Wajib perempuan menutup kaki. Sebab itulah pandangan majoriti ulama adalah lebih ihtiyat, lebih bercermat, lebih berhati-hati dalam masalah ni. Maka diwajibkan kepada perempuan, kalau dia sembahyang, mesti dia kena tutup kaki dia. Baik. Tapi kalau adalah orang puang tak tahu kala sampai kedua ni baru tahu kaki rupanya kena tutup gok. Lama mana semayang tak tutup kaki. Jadi pandangan majoriti ulama tak sah semayang dia sebenarnya. Okey. Takkan kita nak suruh dia qada siang pula ke dia kang, susah pula. Maka ketika itu tidak menjadi masalah. Dia mengambil pandangan yang mengatakan kaki bukanlah aurat. Baik. Tapi sekarang ni apabila dia tahu lagu tu, dia kena tutup kaki dia. Jangan dia buka kaki dia ketika dia sembahyang. Seterusnya, wa an Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu qala كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة bukan مظلمة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله أخرجه الترمذي وضعفه. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita habis perbicaraan tentang aurat. Ni kita masuk dalam syarat sembahyang yang lain pula. Di antara syarat sah sembahyang adalah kita mesti sembahyang hadap ke arah kiblat. Mesti kita kena ngadap kiblat. Tak kiralah sembahyang fardu ke, sembahyang sunat ke, mesti kita kena hadap kepada kiblat. Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i, wajib juga kita hadap kepada kiblat ketika kita sujud tilawah dan syukur. Kita ada sujud syukur, sujud tilawah. Adakah kena sujud arah kiblat ataupun tidak? Di sini ada sedikit perbincangan di kalangan ulama. Mazhab Imam Syafi'i, sembahyang fardu, sembahyang sunat, sujud tilawah, sujud syukur mesti kena hadap ke arah kiblat. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala kabur dalam Quran, fawalli wajhaka syatral masjidil haram fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Amun kena hadapkan muka-mu ke arah Masjidil Haram. Ke arah kiblat mu kena hadap ke Kaabah ketika mu sembahyang. Baik, jadi di antara syarat sah sembahyang mesti kita kena hadap ke Kaabah. Orang yang duduk dekat dengan Kaabah boleh tengok, mesti dia kena tengok Kaabah. Lama kan duduk dalam Masjid Haram kan pakai buat macam tempat kita. Ikut dang aja tak boleh. Jadi kita yang duduk dekat dengan Kaabah kita kena tengok. Orang yang duduk jauh kena ijtihad. Ijtihad ni dia kena cari alamat-alamat tanda di manakah arah kiblat. Kita learn ni mudah je. Kita pakai tengok masjid ya kita learn ni. Ataupun learn ni kita pakai kompas. Kompas mudah je. Dalam handset pun boleh download kompas. Kita tengok. Tapi ada juga handset ni Kaabah ke sana, set ni ke sana. Susah juga lagu tu. Tak apalah. Yang penting kita cari alamat yang mana dengan alamat tersebut kuat sangkaan kita di sini arah kiblat. Maka kita sembahyang. Itu dipanggil ijtihad. Bagi orang yang jauh daripada Kaabah. Jadi dalam hadis ni daripada Amir bin Rabi'ah radhiyallahu taala anhu, dia menceritakan ketika mana kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam yang gelap gelita. Dia kata kami bersama Rasul pada satu malam gelap gelita. Kami sukar mengetahui mana arah kiblat. Tak tahu mana arah kiblat. Lalu tu kata, namun kami tetap solat. Dia agak-agak lah cari alamat. Dia kita ijtihad ni kemungkinan betul, kemungkinan salah. Kemungkinan betul, kemungkinan tak. Jadi dia pun cari-cari agak-agak kat ni dah sembahyang. Lalu tu kata dia ketika matahari terbit pada keesokan harinya
ternyata solat kami malam tadi bukan menghadap ke arah kiblat. Silap dok sekarang. Baik. Lalu turunlah firman Allah, maka ke arah mana pun kamu menghadap, di situlah wajah Allah. Maksud benda wajah Allah, zat Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni dikeluarkan oleh Imam Tirmizi. Namun dia menilai sebagai hadis dhaif. Imam Tirmizi menghukum hadis ini sebagai hadis dhaif. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni Imam Tirmizi meriwayatkan bahawasanya Amir bin Rabi'ah dia menceritakan bahawa dia bersama dengan Rasul pada malam yang gelap gelita. Lepas tu sampai masa nak sembahyang. Nak sembahyang mesti sembahyang hadap ke kiblat. Jadi tak tahu ke mana arah kiblat ni, pakai ijtihad lah. Sembahyang lepas sembahyang, esok kan baru sedar silap dok sekarang. Maka apabila silap, maka turunlah ayat fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Ke mana saja mu berhadap, maka di sana ada zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun salah tak ada masalah lah. Betul dah mu sembahyang tu. Jadi zahir daripada hadis ni bahawasanya orang tu kalau dia sembahyang, setelah daripada dia berijtihad arah kiblat, tiba-tiba silap, maka tidak perlu dia mengulangi sembahyang. Sembahyang dia sah. Berpandukan kepada hadis ni. Cuma hadis ni adalah hadis dhaif. Hadis ni dinilai oleh Imam Tirmizi sebagai hadis dhaif. Namun ada sebahagian daripada ulama hadis mengatakan hadis ni sebagai hadis hasan. Kerana di sana ada hadis-hadis yang lain yang menyokong hadis ni. Ada kulihal, hadis ni berlaku perselisihan di kalangan ulama hadis di antara dhaif dan hadis hasan. Baik. Tak apalah, kita tidak perlulah bincang secara panjang lebar apakah alasan dia, apakah hadis-hadis yang lain, sebab tak sesuai pula kan. Tu kena ngaji secara khususi tu. Baik. Sebab itulah mengikut pandangan ramai di kalangan ulama fiqh mengatakan kalau sekiranya kita sembahyang, tiba-tiba kita salah kiblat. Setelah daripada kita berijtihad, maksudnya kita cari dah alamat-alamat, sekadar kita mampulah. Lepas tu kuat sangkaan ke sini arah kiblat, kita sembahyang. Tiba-tiba lepas daripada tu ternyata tersalah, maka sembahyang kita sah. Kerana kita sembahyang melalui ijtihad. Okey, ini pandangan ramai di kalangan ulama. Namun ia bukanlah pandangan muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Pandangan muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau orang tu salah kiblat, maka sembahyang dia tidak sah. Wajib dia kena qada balik. Itu mengikut pandangan muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Dalam kaedah fiqh ada sebut satu kaedah yang mana kaedah ni digunakan oleh ulama mazhab Imam Syafi'i dalam menentukan hukum sembahyang yang tersilap kiblat. Dalam kaedah fiqh menyebut la ibrata bidzannil bayyin khat'uhu. Tidak boleh dikira dengan zan yang nyata tersalah. Kita sekarang ni sangkaan kita ke sini arah kiblat. Tiba-tiba salah, tak betul. Maka sangkaan kita tidak boleh dikira. Tak pakai dah. Maka sembahyang tersebut tidak sah. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau kita sembahyang, kita berijtihad cari di mana arah kiblat, cari alamat, tiba-tiba lepas sembahyang nyata tersalah, maka wajib kita kena qada balik. Namun ramai juga ulama fiqh, termasuk ulama di dalam mazhab Hanafi, ulama di dalam mazhab Maliki, ulama di dalam mazhab Hambali selain daripada fardu. Jadi mazhab Hambali dia ada beza di antara sembahyang fardu dengan sembahyang sunat. Baik, mengatakan bahawasanya kalau sekiranya orang tu sembahyang melalui mazhab Hambali silap. Bukan mazhab Hambali dia beza di antara sembahyang fardu dengan sembahyang sunat. Mazhab Hambali dia bezakan di antara sembahyang orang yang berijtihad ke arah kiblat ketika dia duduk kapung dengan ketika dia bermusafir. Kalau musafir tak apa. Kalau ketika duduk kapung tak boleh. Okey, itu baru betul mengikut mazhab Hambali. Jadi pendek kata, ramai juga ulama mengatakan kalau kita salah kiblat, maka sah sembahyang kita. Kalau sekiranya sebelum sembahyang kita telah berijtihad, kita telah cari arah kiblat dengan qada sedaya upaya kita, tiba-tiba salah kau. Tapi mazhab Imam Syafi'i macam kita khabar saat ni, dia wajib kena ulang balik sembahyang dia. Sebaik-baik ambillah kau ihtiyat.
langkah cermat di dalam kita beribadat kepada Allah. Ulang balik sembahyang tersebut, hak tu hak yang sebaik-baiknya. Seterusnya, kata dia, wa an Amir bin Rabi'ah radhiyallahu ta'ala anhu qala رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به متفق عليه زاد البخاري يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة daripada Amir bin Rabi'ah radhiyallahu ta'ala an telah mengatakan, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat di atas unta kenderaannya dengan menghadap ke arah mana pun yang ditempuh oleh unta kenderaannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari dalam riwayatnya menambahkan, baginda sallallahu alaihi wasallam hanya berisyarat dengan kepalanya, namun salat yang dilakukannya itu bukan salat fardu. Jadi dalam hadis ni, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang sahabat Rasul yang dikenali sebagai Amir bin Rabi'ah, dia cerita dia pernah tengok Rasul sembahyang di atas kenderaan. Yang mana ketika Rasul sembahyang di atas kenderaan, Rasul hadap ikut kenderaan dia pergi. Maksudnya dia hadap kepada arah kiblat. Dalam riwayat Imam Bukhari ada penambahan yang mana Rasul isyarat dengan kepalanya ketika rakaat, ketika sujud. Dan Rasul tidak buat benda ni pada sembahyang fardu. Maksudnya Rasul buat benda ni pada sembahyang sunat. Maka kata ulama daripada hadis ni, kita sembahyang sunat di atas kenderaan boleh kita sembahyang walaupun kita tidak ada kepada kiblat. Memang asal di antara syarat sah sembahyang mesti hadap kepada kiblat. Tapi ada juga sembahyang hadap kiblat tidak menjadi syarat. Di antaranya adalah sembahyang sunat ketika kita ada atas kenderaan. Jadi kita naik kenderaan, kalau dulu binatang, dia naik atas kenderaan binatang, sembahyang sunat, lepas tu hadap ke mana? Hadap kepada binatang kita nak pergi lah. Tahu kan, kalau kiblat kat nu, binatang kita nak pergi kat nu, kita nak pusing ke ekor binatang. Kau pelik pula orang kata bawa binatang gitu. Mana bawa gitu? Tuang adat kat nu. Binatang adat kat nu. Adat mana Sabah kan? Jadi adat ke mana arah binatang nak pergi. Okey, zaman kita pula kita naik kenderaan, kita naik kereta, kita naik motor. Jadi kita sembahyang sunat atas kenderaan kita. Adat ke mana? Adat ke nu ah? Adat ke arah kenderaan kita nak pergi. Jangan adat kat belakang pula kan, kita rebar kan. Kita rebar, adat ke arah kita nak pergi lah. Ni di antara sunnah Rasulullah. Di antara sunnah Rasulullah adalah Rasul sembahyang sunat di atas kenderaan. Ni perlu di antara benda yang perlu kita kena buat ni. Jadi di atas kenderaan kita sembahyang sunat. Sebenarnya sembahyang sunat di atas kenderaan jauh lebih mudah sembahyang sunat di masjid. Sembahyang sunat di masjid kita kena bangun, kena rokok macam biasa, kena sujud macam biasa. Duduk atas kenderaan, duduk gitu je lah. Rebar. Lepas tu gerak tak apa dimaafkan. Gerak tangan masuk gear, tekan sepeda, tekan berik, tekan kelah. Dimaafkan. Bawa terus je. Time sampai masa nak rokok, kita rokok lah. Rokok isyarat. Bukan rokok macam kita sembahyang gini, isyarat je lah. Rokok macam sembahyang gini, habisnya tepuh orang lah. Bila-bila rokok sikit, tengok depan. Sujud, tengok depan. Tiba-tiba boleh tahan. Boleh tahan, minta lesen. Kita faham kuat sikit, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Tahu kan nak khabar aku tengah sembahyang. Buat isyarat kejap-kejap. Jangan khabar kejap tu isyarat. Lepas daripada beri salam, awak tunjuk lesen, ambil sembahyang saat ni. Contoh. Baik. Tu di antara ibadah yang sentiasa dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah ketika dia bermusafir, dia duduk atas kenderaan dia sembahyang. Sembahyang sunat. Baik, ini di antara benda yang perlu kita kena buat. Comel sangat kita buat. Daripada kita duduk layang handset, daripada kita duduk layang tengok kiri kanan, tengok orang tu, tengok orang ni, tak ada pahala, baik kita sembahyang, besar pahala. Dan kita kena khabar dah sebelum daripada ni, sembahyang adalah ibadat yang paling hebat, yang paling mulia, yang paling tinggi yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Sehingga kan Rasulullah dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal, kata Nabi SAW, wa'alamu anna khaira a'malikumus salah. Mungkin tahu bahawasanya sebaik-baik amalan kamu adalah sembahyang. Baik, Rasulullah memang ketika dia bermusafir sentiasa disembahyang di atas kenderaan. Baik, dah kiblat arah, ikut arah kenderaan kita pergi lah. Ikut arah kenderaan kita pergi. Baik, cuma kat gini kita akan baca satu hadis yang selepas daripada ni,
bahawasanya, okey, kita baca sikit, lepas tu nanti kita undur balik sebab kita ada lagi permasalahan yang kita nak bincang juga, masalah sembahyang fardu di atas kenderaan. Sebab dalam hadis ni dikata Rasulullah tidak buat sembahyang di atas kenderaan kalau sembahyang tu sembahyang fardu. Okey, nanti kita baca satu hadis lagi. Wali Abi Dawud min hadisi Anas kana idza safara fa arada an yatatawwa istaqbala binaqatihi al-qiblah fakabbara thumma shalla haitsu kana wajha riqabih. Wa isnaduhu hasan. Menurut riwayat Imam Abu Dawud melalui hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu disebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak solat sunat dalam perjalanannya terlebih dahulu menghadapkan unta kenderaannya ke arah kiblat lalu bertakbir. Sesudah itu baginda meneruskan solatnya ke arah mana pun yang dihadapi oleh kenderaannya. Sanad hadis ini adalah hasan. Jadi dalam hadis ni Anas bin Malik menceritakan bahawasanya Rasulullah kalau nak semayang sunat di atas kenderaan masa akad takbiratul ihram dia hadap kepada kiblat. Maka ulama mazhab Imam Syafi'i dia ambil hadis ni, dikata lagu mana orang yang nak semayang sunat di atas kenderaan pada dalam takbiratul ihram dia hadap kiblat dulu. Lepas hadap kiblat baru dia pusing ke mana hak yang dia nak pergi. Jadi dalam takbiratul ihram hadap kiblat dulu. Itu mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Walau bagaimanapun masih lagi ada pandangan ulama mengatakan dalam takbiratul ihram pun tidak disyaratkan hadap kiblat. Tapi hak yang comelnya adalah hadap kiblat kerana di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud daripada Sayyidina Anas bin Malik Rasulullah dihadap kepada kiblat. Jadi kita nak semayang tu kita hadap kiblat sekejap. Kalau misalnya tak mau pusing kereta pun kita pusing badan kita, hadap kiblat, takak takbir, lepas tu duduk atas tempat molek kursi, lepas tu masuk ria jalan. Lepas tu semayang lah. Nak baca surah macam banyak mana pun bacalah. Nak baca Fatihah, nak baca surah lama mana pun, nak rokok lama mana pun, nak sujud lama mana pun tak ada masalah. Semayang boleh pahala. Belang-belang bawa kereta, belang-belang boleh pahala. Nak agak semayang rumah malah dah. Okey, semayang atas kereta senang pun senang. Boleh pahala. Free boleh pahala. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sebelum tadi, dia kata Rasulullah tidak buat benda ni dalam sembahyang fardu. Tapi di sana ada hadis yang dhaif yang mana menyebut bahawasanya Rasulullah pernah naik atas kenderaan bersama dengan para sahabat, tiba-tiba sampai ada satu tempat hak yang kawasan hak yang ada lecoh lah cakap kita. Maka Rasulullah sepakat sembahyang, Rasulullah dengan sahabat sepakat sembahyang atas kenderaan. Tapi hadis tersebut adalah hadis dhaif. Jadi kesimpulannya Rasulullah tidak sembahyang fardu di atas kenderaan. Okey, apabila Rasulullah tidak sembahyang fardu di atas kenderaan, maka kita kena bincang apakah hukum sembahyang fardu di atas kenderaan. Kalau kenderaan tu binatang yang kita sebagai pemandu, maka ulama mazhab Imam Syafi'i mengatakan tidak dibolehkan. Tak boleh. Kalau kita naik kuda, kita nak sembahyang fardu zuhur, asar atas kuda. Bukan kita kena turun daripada kuda. Kerana Rasulullah apabila nak sembahyang fardu, dia akan turun daripada kenderaan dia. Rasulullah kalau dia nak sembahyang fardu, dia akan turun daripada kenderaan dia. Maka tidak boleh kita nak sembahyang fardu di atas kenderaan. Seperti kenderaan yang dimaksud dengan kenderaan di sini adalah binatang. Okey. Dah kita ni dah naik dah binatang macam zaman Rasulullah. Kita naik kereta, lori, bas, kereta api, kapal terbang. Okey, boleh tak kita nak sembahyang atas kenderaan tersebut? Okey, kata ulama, kalau sekiranya hak yang sebaik-baiknya adalah kita sembahyang bawah. Hak tu hak sebaik-baiknya. Dah naik kapal terbang boleh kita nak suruh. Driver kapal terbang turun kejap nak sembahyang boleh. Mana boleh? Naik kereta api pun tak boleh. Okey, kalau hak tu hak sebaik-baik. Kalau tak boleh, sembahyang atas kereta api ke, atas kapal terbang. Sah tak sembahyang? Sah. Dalilnya ada satu hadis yang mana pernah ada sahabat tanya Rasulullah tentang sembahyang di atas perahu. Ada sahabat Rasulullah tanya Rasulullah dia tentang sembahyang di atas perahu. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Hakim An-Naisaburi, Imam Baihaqi, dan Imam Baihaqi menilai hadis ini sebagai hadis hasan. Yang mana ada seorang sahabat dia tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sembahyang di atas perahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shalli fiha qa'ima illa an takhafa al-gharaq." Mu sembahyang
atas perahu, tapi kena ingat mu kena sembahyang dalam keadaan berdiri. Sembahyang fardu mesti kamu kena sembahyang berdiri. Mu sembahyang atas kapal, atas perahu, sembahyang atas berdiri. Dulu tak ada lah kereta api, kapal terbang tak ada. Jadi ada hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang sembahyang di atas perahu. Perahu tahu belaka, kapal tu hak duk laut. Tak kan tak tahu pula. Ni hak duk laut dalam bahasa Arab dipanggil safinah. Hak duk laut. Jadi sembahyang atas tu penuh. Sahabat tanya kepada Rasul, kata Rasul, "Salli fiha qa'imah." Mu kena sembahyang dalam perahu dalam keadaan mu berdiri. Sebab sembahyang fardu mesti kena berdiri. Di antara rukun sembahyang fardu adalah berdiri. Melainkan kata Rasul, "Illa an takhafal gharaq." Melainkan kalau mu takut tenggelam. Jadi takut rebah, jatuh apa sekali, ada apa duduk. Baik, jadi hukum sembahyang di atas perahu jelas disebut dalam hadis dibolehkan, tapi dengan syarat kita sembahyang dalam keadaan berdiri, melainkan kalau ada kesusahan membahayakan kita kalau sembahyang berdiri, maka boleh sembahyang duduk. Hak tu jelas disebut dalam hadis. Maka kata ulama diqiaskan kereta api, kapal terbang ni dengan perahu. Maka boleh kita sembahyang atas kereta api. Boleh kita sembahyang atas kapal terbang. Dia nak ambil air sembahyang mana? Apa tak boleh? Banyak air kan? Bukan mesti kena pakai paip hok duk koloh gitu. Air sembahyang kalau misalnya orang ambil sungguh, ni sebotol ni 5 orang boleh, sikit dah guna. Jangan banyak kan? Guna sikit aja boleh, macam kita duk kata kapal terbang pakai spray gitu kan? Boleh, tak ada masalah Ataupun sebelum naik kereta api dah kita tahu dah kita naik kereta api tu sepanjang waktu sembahyang, ambil air sembahyang dulu. Payah benda. Ambil sembahyang dulu, ambil air sembahyang, lepas tu sembahyang atas kereta api. Lepas tu sembahyang mana? Sembahyang macam biasa lah. Dah kalau tak ada ruang tempat sembahyang, qada sembahyang sekadar kita mampu. Kau dah nak berdiri, sembahyang duduk. Dah nak duduk, tak ni nak duduk warna atas kereta api duduk kan, atau kan nak tidur pula. Okey. Sembahyang duduk lah. Nak rokok, tak nak rokok macam biasa. Isyarat, payah benda. Fattaqullaha mastata'tum. Mu kena bertakwa kepada Allah sekadar mampu kamu. Dah kadar tu je mampu, kadar tulah kita buat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang sahih, kata Rasulullah, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku suruh kamu suatu perkara, mu kena datangkan perkara tersebut sekadar mampumu. Apabila aku suruh sembahyang, mu sembahyang. Kau dah mampulah. Dah mampu nak berdiri, duduk dah. Baik. Dah kalau tak ada benda, tak ada air, tayammum. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau tak ada air, mu kena tayammum. Dah nak cari mana tanah? Nak cari mana tanah? Tak ada tanah. Gini. Tengok tu hak yang di kursi-kursi takut abuk-abuk tanah, debu-debu masuk Ada, bahan hak tu lah. Dah takut najis, kena ingat. Selama mana dak yakin najis, hukum dia suci. Kena ingat, hukum dia suci selama mana tidak yakin najis. Dah tak ada benda. Tak ada benda dalam mazhab Imam Syafi'i, dia panggil dia sembahyang faqirut tahurain. Orang hak yang tidak ada dua alat penyuci. Air tak ada, tanah tak ada, maka dia kena sembahyang menghormati waktu. Nanti lepas daripada turun, dia kena ulang balik sembahyang tersebut. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia lagi wa an Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ardu kulluha masjid illa al-maqbarata wal hammam rawahu at-Tirmidzi wa lahu 'illah. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri pernah banyak kali dah kita khabar bukan nama. Nama dia adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu ta'ala anhu. Dia telah menceritakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya Rasulullah pernah bersabda, bumi seluruhnya dapat dijadikan sebagai masjid. Ini di antara kelebihan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bumi mana saja tempat sembahyang. Ni atas bumi mana saja tempat sembahyang. Yang mana berbeza dengan umat-umat sebelum daripada umat Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Diberi kepadaku 5 perkara yang mana Allah Taala tidak beri kepada seorang pun sebelum daripada aku. Di antaranya adalah waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bagi aku bumi ini sebagai masjid, tempat sujud dan alat yang boleh digunakan untuk bertayamum. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salatah
adrakathu as-salata falyusalli. Adrakathu as-salatu falyusalli. Siapa-siapa lelaki di kalangan umatku masuk waktu semayang, walaupun dia berada di mana pun mesti dia kena semayang. Sebab bumi semuanya masjid. Ni ada dalam masyarakat kita dok semayang sebab dia dok jumpa cari masjid. Tak ada surga tu dok semayang. Allahu Rabbi. Ya kena ingat, bumi semuanya masjid di mana saja. Tidak menjadi syarat sah semayang kita semayang di masjid di surga. Kalau tak ada masjid, tak ada surga, kita semayanglah di mana-mana pun. Tu kita kena ingat. Jangan jadikan alasan tidak jumpa masjid dok semayang. Semayang atas tanah. Rasulullah SAW dalam musafir banyak berapa kali semayang atas tanah. Semayang atas tanah. Lambuk tepat. Takut kotor. Kotor tak semesti najis. Takut najis, dak yakin najis, hukum dia suci. Takut, dak yakin najis tak ada masalah. Melainkan kalau tengok taik lembu cokor, taik kubah dia, jangan bayang tu cari tempat awak jatuh taik kubah. Tempat tak ada taik lembu. Okey, jadi kita kena faham. Jadi kata Nabi SAW, bumi seluruhnya dapat dijadikan sebagai masjid. Kecuali kubur dan bilik mandi. Dia tulis bilik mandi. Jadi sebenarnya hammam, memang sekarang ni orang Arab panggil bilik mandi, tapi hammam asal dalam bahasa Arab bukan bilik mandi. Ia tempat mandi air panah. Tu hammam. Baik. Ya hammam ni memang bilik mandi. Terjemuh dia pakai terjemuh hok leni. Ni cara terjemuh dak kena mana gini Baik. Jadi mereka kubur. Kubur mazhab Imam Syafi'i kata makruh lah kita sembahyang atas kubur. Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i kata kalau sekiranya kubur tu hok yang pernah digali, maksudnya dibongkar balik, tanah mayat bongkar balik, maka bukan hukum dia makruh, bukan hukum dia haram, kerana kubur hok yang dibongkar balik adalah najis. Baik. Sedangkan di antara syarat asas sembahyang adalah mesti kena suci tempat sembahyang. Begitu juga sembahyang di tempat mandi air panah. Dia tempat hammam ni gini. Di tanah Arab adalah. Dia buat macam ke rumah se. Lepas tu dia ada mandi air panah. Warna mandi air panah. Dia tempat mandi air panah. Jadi musim-musim sejuk masuk mandi air panah. Kat kita payah kat kita sebab kat kita tu ada dah benda air panah. Tapi kat dia pun ada juga. Tapi adalah hammam tempat mandi air panah. Jadi tempat mandi air panah dak comel lah mandi dalam. Sebab benda dak comel, hukum dia makruh kerana kata sebahagian daripada ulama kerana makwas syaitan, tempat syaitan. Ya tempat syaitan, orang tu buka aurat ni, buka aurat. Ada sebahagian daripada ulama kerana tempat tu tempat najis, mu kecing situ aku kecing sini. Baik. Ada sebahagian ulama kata sebab alasan makruhnya adalah kerana dak khusyuk. Dak kita sembahyang tempat orang ramai, orang gimari yang dia dak khusyuk, orang tu nitah, orang ni nitah. Okey tu ulama kaji sebab benda alasan dia benda, ilah dia benda. Rasul dakwi sembahyang di maqbarah dengan hammam. Ada sebahagian kata tempat syaitan, ada sebahagian kata takut najis, ada sebahagian kata benda mengganggu, benda tidak khusyuk sebab orang ramai duk gimari. Habis itu. Seterusnya wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma. Okay, kita berhenti situ dulu. Insya-Allah kita sambung balik pada minggu-minggu yang lain. Untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar perbincangan kita pada malam ni Allah Subhanahu wa taala beri keberkatan dan sama-sama dapat mengambil manfaat. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bi ittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala khairi khalqika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi